Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, video kali ini saya nak terangkan tentang soalan percubaan yang kita buat baru ni. Okey. Soalan yang pertama, soalan pertama ini menunjukkan jadual di bawah menunjukkan data indeks harga pengguna bagi sebuah ekonomi dari tahun 2015 hingga 2018 ya. Dan 2014 itu merupakan tahun asas, okey. 2014 yang diberi dalam soalan itu adalah tahun asas, iaitu indeks harganya ialah 100, okey. Baik. Jadi, yang mana benar tentang kadar inflasi ekonomi tersebut? Baik, kadar inflasi ekonomi ini kalau kita lihat indeks harganya semakin meningkat kan, berterusan. Okey, indeks harganya meningkat secara berterusan. Jadi kalau kalau kita lihat indeks harga itu menunjukkan nilai yang semakin meningkat secara berterusan. Jadi itu menunjukkan bahawa tingkat harga umum menunjukkan pola peningkatan sepanjang tahun yang dinyatakan ya. Okey, jadi A, kadar inflasi adalah malar. Malar itu maksudnya tetaplah. B, kadar inflasi semakin menurun. Itu pun tidak benar juga. Okey. C, kadar inflasi semakin meningkat. Kadar inflasi mengalami turun naik. Okey. Turun naik. Sebenarnya yang ini perlu dihitunglah. Okey, perlu dihitung kadar inflasi pada tahun 2015 ya. 2014 2014 100 kan. Tapi pada tahun 2015 lebih rendah daripada 100. Okey. Jadi itu menunjukkan berlaku penurunan tingkat harga umum berbanding tahun 2014. Berbanding tahun 2014. Kalau kita bandingkan 2015 dengan tahun 2014, berlaku penurunan harga. So di sini kita boleh lihat bahawa kadar inflasi semakin meningkat pun salah. Sebab apa? Sebab pada tahun 2015 tingkat harga umum menunjukkan penurunan. So jawapannya ialah D lah. Okey, kadar inflasi mengalami turun dan naik. Okey. Baik. Soalan kedua pula. Okey, soalan kedua. Jadual menunjukkan data pendapatan negara kasar sebuah negara tahun 2019 mengikut agregat permintaan pada harga malar ataupun harga tetap 2014. Okey. Baik. Berapa pendapatan faktor bersih dari luar negara? Okey, dari luar negeri ini. Okey, pendapatan faktor bersih luar negara di sini kalau kita lihat kalau kita lihat di sini ekspor bersih KDNK harga pasaran, KNK harga pasaran. Baik. Jadi kita sudah tahu bahawa KDNK untuk mendapatkan KNK KDNK itu perlu ditambah dengan dengan pendapatan faktor bersih luar negara. Okey. Jadi berdasarkan situasi dalam soalan ini, KNK sama dengan KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negara, seperti yang ditunjukkan dalam soalan. Soalan tu dia minta pendapatan faktor bersih luar negara. Soalan minta yang ini kan. Jadi macam mana kita nak dapatkan pendapatan faktor bersih luar negara? Sudah pastilah dengan cara pendapatan faktor bersih luar negara sama dengan KDNK. Okey, KDNK tolak dengan KNK kan, KNK.
kan. Jadi maksudnya di sini ialah 278,725. okey, 278 ini tolak dengan KDNK tolak dengan KNK. Kalau kita lihat di sini, KDNK-nya lebih besar. KDNK-nya lebih besar daripada KDNK-nya lebih besar daripada KNK, kan. Jadi berdasarkan perhitungan kita ni, kita kena tolak, kan, pendapatan faktur bersih ni. Ini silap ya. Silap betul, saya betulkan balik. Okey. Pendapatan faktur bersih luar negara. Okey, pendapatan faktur bersih luar negara sama dengan, so kita pindah maklumat ini, kan, kita pindah ini ke sini, dia akan jadi tolak. Maksudnya K and K tolak dengan K D and K, kan. Itu baru kita dapat pendapatan faktur bersih luar negara, kan. Jadi oleh kerana K and K lebih kecil daripada K D and K, kita akan dapat jawapan yang negatif, kan. So jawapannya, pilihannya antara B dan C sahaja, kan. So kalau kita kira 260,547 tolak dengan 278,725 sama dengan negatif, sama dengan negatif 18,178 juta, kan. So soalan nombor 2 ini ialah B. So maklumat-maklumat lain ni, okey, maklumat-maklumat lain itu kamu tak perlu keliru, okey, maklumat-maklumat lain yang diberi. Sebab kita tahu bahawa untuk menghitung pendapatan faktur bersih luar negara, kita hanya perlu maklumat KNK dengan KDNK sahaja, ya. Itu sahaja kita perlukan. Baik. Okey, soalan nombor 3 ya. Soalan nombor 3, apabila cukai tak langsung melebihi subsidi, apabila cukai tak langsung melebihi subsidi, ya. Ini berkaitan dengan harga pasar dengan kos faktur, ya. Sebab cukai tak langsung dan subsidi hanya untuk mengira harga pasar ataupun harga faktur, kan. Okey. Okay, jadi apabila cukai tak langsung melebihi subsidi, kan, kita sudah tahu bahawa kos harga pasar, okey, harga pasar kita ambil kos faktur lah. Okey, kita ambil kos faktur sama dengan kos, contohlah kalau kita nak harga pasar tolak cukai tak langsung tambah subsidi, kan. Tak kira lah, kan, apa pun, contohnya ini KNK ke KNK harga pasar, kan. Okay. KNK kos faktur sama dengan KNK harga pasar tolak cukai tak langsung tambah subsidi, kan. Itu formula dia, ya, itu adalah formulanya. So sekiranya cukai tak langsung melebihi subsidi, okey, sekiranya cukai tak langsung melebihi subsidi ini, okey, cukai tak langsung ni lebih besar daripada subsidi, maka kita akan dapat kos faktur yang lebih kecil, ya, daripada harga pasar. Kita akan dapat kos faktur yang lebih kecil daripada harga pasar. Okey. Jadi jawapannya ialah keluaran negeri harga pasar melebihi, kan. Maksudnya kalau kos faktur lebih kecil daripada harga pasar, kita juga boleh sebut harga pasar yang lebih besar daripada kos faktur, kan. So jawapannya ialah D lah. So jawapannya soalan nombor 3 adalah
D, iaitu keluaran dalam negeri kasar. Harga pasar, kan, harga pasar lebih besar, kan, daripada keluaran negeri kasar kos faktur. So jawapan di sini ialah D. Okey, D. Baik. Okey. Okey, jawapan di sini adalah D. Baik, seterusnya soalan nombor 4, ya, soalan nombor 4. Data pendapatan negara digunakan untuk mengukur perkara yang berikut kecuali, ya, kecuali okey, maksudnya di sini kegunaan data pendapatan negara lah yang diminta. Okey, data pendapatan negara digunakan untuk mengukur perkara yang berikut kecuali, ya, kecuali prestasi sesuatu ekonomi, sektor ekonomi, taraf hidup rakyat sebuah negara, kadar pertumbuhan ekonomi sebuah negara, agihan pendapatan bagi penduduk sesebuah negara. Okey, semua itu boleh diukur dengan data pendapatan negara kecuali dongki, okey, iaitu agihan, ya. Agihan ini ya, tak boleh diukur dengan menggunakan data pendapatan negara. Agihan pendapatan, okey, ABC boleh, okey, boleh digunakan. So jawapan nombor 4 adalah D. Okey, soalan nombor 5. Dalam ekonomi, bocoran dalam ekonomi terbuka terdiri daripada bocoran, ya. Okey, bocoran ekonomi terbuka terdiri daripada, maksudnya W, ya, dalam ekonomi terbuka terdiri daripada S, T dan M. Ekonomi terbuka itulah bila ada import dan ekspor. So yang bocoran dalam ekonomi terbuka terdiri daripada S, T, M. So soalan nombor 5 jawapannya ialah B. Okey, ini. Okey, B. Baik, soalan nombor 6 pula, ya. Apabila aliran bocoran kurang daripada aliran suntikan. Mana-mana maksudnya ialah bocoran itu lebih kecil daripada suntikan, maka berlaku peningkatan stok, kurangan perdagangan, pengurangan guna tenaga, peningkatan kegiatan ekonomi. Okey, maksudnya bocoran itu suntikan lebih besar daripada bocoran. Ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi lebih tinggi lah. Okey, peningkatan kegiatan ekonomi. Sebab apa? Sebab suntikan lebih besar daripada bocoran. Okey. Soalan nombor 7 pula, ya. Jadual di bawah menunjukkan data pendapatan negara dan perbelanjaan penggunaan bagi sebuah ekonomi pada suatu tahun tertentu. Okey, pada satu tahun tertentu. Okey, pendapatan negara dan perbelanjaan pengguna, maksudnya C lah. Okey, di sini adalah C lah. Okey, perbelanjaan penggunaan itu adalah C. Fungsi S ialah kamu kena pasti fungsi C dahulu. Okey, fungsi C. Dan kamu boleh cuba try and error, ya. Tapi tak boleh, ya. Sebab apa? Dia minta fungsi S. Jadi kamu kena cari fungsi C, maksudnya cari dulu MPC daripada data yang diberi. Okey, cari dulu MPC. Okey, MPC sama dengan perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Okey, perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Kamu ambillah mana-mana, contoh ambil kat sini ke, okey, menunjukkan perubahan. Okey, so kalau berdasarkan kalau berdasarkan maklumat ini, MPC-nya, okey, MPC-nya ialah 0.8 dan 0.8. Macam mana nak kira? Ini. Macam ni nak kira. Ambil saja maklumat di mana. MPC adalah perubahan C bahagi dengan perubahan Y, kan. Contoh kita ambil yang ini dulu, kan. Kita ambil yang ini, kan. Untuk perubahan C. Okey, perubahan C maksudnya 1075 tolak, okey, 675 bahagi dengan perubahan Y 1000 tolak
500. Ambil saja mana-mana sekalipun, kamu akan dapat nilai MPC yang sama, iaitu kamu akan dapat 0.8. Okey, 0.8. Jadi apabila MPC 0.8, okey, apabila MPC 0.8, okey, apabila MPC 0.8, maksudnya MPS sama dengan 0.2. Sebab apa? Sebab kita belajar bahawa MPC, okey, kita belajar bahawa MPC, okey, MPC tambah MPS sama dengan 1, itu yang kita belajar. So apabila MPC sama dengan 0.8, maka MPS-nya 0.2. Kan? So jawapannya antara A dengan C sahaja. Okey, A dengan C sahaja. So sekarang kita nak lihat pula, kita nak kenal pasti, kan? Kita nak kenal pasti yang mana satu fungsi S, kan? Kita nak kenal pasti yang mana satu fungsi S. Baik. Sebab apa? Sebab kita sekarang ini kita tak ada maklumat mengenai maklumat nilai A. Kita tak ada maklumat nilai A. Sama ada negatif 400 ataupun negatif 275. Okey. Jadi kalaulah kita ambil A, okey, katakanlah kita ambil A, so kalau kita ambil A, kan, katakan kita ambil A, berdasarkan pilihan jawapan A, kita boleh tulis fungsi C-nya ialah sama dengan 400 tambah 0.8Y. Kan, sebab apa? Sebab fungsi C dia kontra dengan fungsi S. Okay, tapi berdasarkan fungsi C yang kita buat ini daripada pilihan jawapan A, kita boleh try and error. Okay, kita boleh try and error dengan memasukkan nilai Y ke dalam fungsi C ini. Okay, contoh, kita masuk C sama dengan 400 tambah 0.8, Y-nya berapa Y? Okey, kita ambil, katakan kita ambil Y sama dengan, daripada jadual, kita daripada jadual, katakan kita Y itu kita letak 500. Okey, kita letak 500, kan? Dapat tak nilai C-nya sama dengan 675, kan? Sama ada dapat atau tidak, kamu kena kira lah, kena kira. Kena kira sama ada nilai tersebut dapat atau tidak sama dengan 500, kan? Dapat atau tidak sama dengan 500. Okey, cuba kira. Dapat atau tidak 500, kan? Sekejap, ya. Okey, berdasarkan pengiraan tu, okey, 400. Okey, 400. Ini 75 ni, 75 ni tak ada kena-mengena, kan? Okey. Okey, berdasarkan pengiraan kita ini, dapat tak kita nilai C dengan 500? Okey, tambah 400 tambah 0.8 okey. Ya. 0.8 darab 500.
400 tambah dengan 400. So di sini kita dapat C sama dengan 800 kan. Sedangkan dalam jadual ini apabila Y 500, C nya 675 kan. C nya adalah 675. Jadi fungsi A ini tidak boleh digunakan untuk menghitung fungsi C. Dan so sudah pastilah jawapannya adalah C kan, iaitu negatif S sama dengan negatif 275 tambah 0.2 Y kan. Contohlah kita nak buktikan sama ada fungsi kita ini betul atau tidak kan. Kita tukarkan C itu, okey, pilihan jawapan C itu kepada fungsi C kan, kepada fungsi penggunaan kan, daripada C ni ya. Okey, daripada C ni okey, kita tukar kepada fungsi penggunaan, iaitu S sama dengan 275. Okey, kalau fungsi C dia tak ada negatif ya, A dia tak ada negatif, tambah 0.2 Y kita gantikan, let's say kita ambil 500 juga kan, 500 kan. So jawapannya sorry, ini bukan S lah, ini adalah C. Okay, C. So kalau kita nak kira okay, 0.2 darab dengan 500 tambah 275. So kita dapat 375. Salah ni, salah kira ni, 0.8, maafkan saya ya, 0.8 dekat sini ya, 0.8 sebab kita tukar kepada fungsi C kan. Okey, 0.8 darab 500 tambah dengan 275. Okey, so kita dapat 675. Okey, kita dapat C, sama dengan 675 kan, sama dengan dalam jadual tersebut kan. So pilihan jawapan yang betul ialah C. Okey, jawapan sepatutnya sekejap saja ni boleh jawab kan, tapi saya nak tunjukkan kepada kamu bagaimana jawapan boleh diskor dalam soalan objektif ni. Okey, kalau soalan objektif macam ni kamu boleh try and error saja sebenarnya untuk menjimatkan masa. Tapi kalau keluar dalam soalan bahagian C ataupun bahagian B, pengiraan mesti ditunjukkan ya, mesti ditunjukkan. Okey, baik. Okey ya. Seterusnya soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8, maklumat di bawah menunjukkan data ekonomi 3 sektor bagi sebuah negara. Bagi sebuah negara. 3 sektor data ekonomi 3 sektor bagi sebuah negara. Tapi ada import, ada ekspor kan. Fungsi belanja agregat dalam ekonomi terbuka ialah okey, maksudnya di sini maklumat ini sahaja yang 3 sektor kan, 3 sektor. Fungsi perbelanjaan agregat ekonomi terbuka. So ekonomi terbuka kita kena melibatkan X dan M. Okey, jadi pengiraan dia senang sajalah, iaitu tambah X tolak M kan. AE tu, AE yang diberi tu, okey, kalau kat sini dia bagi diminta fungsi AE ekonomi terbuka. AE di sana dia bagi ialah sama dengan 500 tambah 0.8 Y kan. So kamu kena tambah X tolak M. Okey, X tolak M ya. So kita teruskan pengiraan kita, iaitu 500 tambah 0.8 Y tambah X nya
ialah 400. Okey. Tolak 0.05Y. Okey, 0.05Y. Okey, 0.05Y. Alright. Macam itulah lebih kurang. Okay. So kita pemudahkan lagi. 500 sama dengan 500 tambah 0.8Y tambah 400 tolak 0.05Y dan 0.05Y. Okey. So seterusnya kita sambung dekat bawah ni sama dengan 500 tambah 400 900 tambah 0.8Y tolak 0.05Y. Dan so kita akan dapat 0.75Y kan. 0.75Y. Maka inilah fungsi AE ekonomi terbuka. Okey, fungsi AE ekonomi terbuka. So jawapannya ialah 0.85. 0.85 tambah sepatutnya tolak dekat sini ni. Tambah X tolak M kan. So jawapannya adalah C So jawapannya adalah C. Soalan nombor 8. 0.8 tolak dengan 0.05 berapa? Kita cek balik. Kena kira juga. Okey. 0.8 tolak 0.05. 0.75 kan. 0.75. So jawapannya adalah C Jawapannya adalah C. Okey. Okey. Baik, soalan seterusnya Soalan seterusnya soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 Soalan nombor 9, tingkat keseimbangan pendapatan negara akan meningkat apabila tingkat keseimbangan pendapatan negara akan meningkat apabila ni import menurun kan. Import menurun ni bocoran yang berkurang kan. So bila bocoran berkurang, pendapatan negara akan meningkat lah So soalan nombor 9 jawapan dia A lah. Memang jelas, very clear. Sebab apa? Sebab A itu adalah bocoran. Import itu adalah bocoran. Bila bocoran menurun, pendapatan negara akan meningkat. Okey, keseimbangan pendapatan negara akan meningkat. Baik, soalan nombor 10 terakhir untuk video kali ini ialah gambar rajah di bawah menunjukkan kelok permintaan AD dan kelok penawaran AS bagi sebuah ekonomi, sebuah negara lah. Penurunan pendapatan Y0 ke Y1 disebabkan apa? Y0 ke Y1, salah silap ni Penurunan ini maksudnya daripada Y1 Y1 ke Y0 Y1 ke Y0 disebabkan oleh apa? Okey, kalau kita lihat rajah, penurunan pendapatan negara itu disebabkan, kita lihat yang ada satu ini adalah kelok yang baru kan. So di sini kita lihat penawaran agregat menurun dan permintaan agregat pun menurun kan. Kedua-duanya menurun. So puncanya apa?
pengurangan pelaburan dan kejatuhan cukai. Pengurangan pelaburan akan menurunkan AD. Kejatuhan cukai sepatutnya akan meningkatkan AS. So A bukan jawapannya. Okey, A bukan jawapan. B, pengurangan cukai. Okey, pengurangan cukai pengurangan cukai akan meningkatkan AS. So B pun tak boleh diterima juga. Okay. Pengurangan penawaran wang. Okey, pengurangan penawaran wang akan meningkatkan kadar bunga. Bila kadar bunga meningkat, pelaburan jatuh. AD akan jatuh. Okey. C itu mempengaruhi yang ini mempengaruhi AD, betul, mengurangkan AD, dan kenaikan cukai input. Ini akan mengurangkan AS. So jawapannya adalah C lah. Okey, jawapannya adalah C. Kejatuhan, kalau kita lihat dekat sini, kedua-duanya menunjukkan penurunan. Okey. Kedua-duanya menunjukkan penurunan. Kejatuhan kadar bunga, betul, D tu kita lihat D pula, kejatuhan kadar bunga akan menurunkan AD, betul. Dan peningkatan kemasukan buruh asing. Yang ini sepatutnya peningkatan kemasukan buruh asing ini akan menaikkan AS, bukan menurunkan AS. So soalan nombor 10, jawapannya ialah C. Okey, jawapannya adalah C. Okey, pengurangan B itu pengurangan cukai pendapatan dan kemajuan teknologi. Itu juga, B itu juga akan kemajuan teknologi akan menambahkan kemajuan teknologi akan meningkatkan AS. Pengurangan cukai pula akan menurunkan AS. Tetapi dalam rajah menunjukkan kedua-dua AD dan AS yang berubah. So jawapan yang betul ialah C. Nombor 10 adalah C. Okey. Baik. So itu sahaja soalan penerangan saya berkaitan dengan soalan bahagian A buat masa ni. Okey. Saya akan sambung pada video yang akan datang. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.